tinggi semedang-medang. Ambil contoh daripada Nabi lah. Ambil contoh daripada Nabi. Saya baru ni ada satu ustaz. Ustaz ni glamour lah, top. 2-3 bulan yang lepas top. Saya tak mau sebut nama dia, tapi top lah. Top sekejap. Sahabat saya pun, sahabat rapat, duk baca khutbah dulu ni. Top pasal baca khutbah, duk doa apa tu. Dia main jumpa saya, ni Ana ni, kita lama kawan ni, Ana anggap anta ni macam adik Ana ni. Ya. Apa masalah ustaz? Ana lama nak jumpa anta ni. Depa duk tanya Ana ni, Ana pening nak jawab ni. Ana telah ni, Ana diam. Depa tanya apa anta ni, Ana diam, Ana tak tahu apa. Selagi Ana tak jumpa anta, Ana nak tanya, anta ni betul-betul ini belah mana ni? Itu soalan dia, tuan-tuan. Bagus ustaz ni. Saya tabik spring dekat dia. Saya tanya dekat dia, pasal apa ustaz kata soalan tanya macam itu? Dah, mereka duk tanya entah. Pasal entah duk mengajar rumah menteri besar ni, mereka duk bisin. Entah belah mana ni? Saya kata, ustaz, kita ni ustaz. Saya pendakwah, ustaz pun pendakwah. Ustaz pendakwah, saya pun pendakwah. Kita duk ajar pada orang sunnah Nabi SAW. Kita ajar supaya anak-anak buah kita, pelajar-pelajar kita ikut Nabi, ikut sunnah. Saya kata dekat dia, ustaz, janggut ni sunnah yang kecil, tak simpan pun tak apa. Serban ni sunnah yang kecil, tak pakai pun tak apa. Tak apa. Potong kuku ni sunnah kecil, yang tu kita ikut. Kenapa kita tidak mengikut sunnah Nabi yang besar-besar? Ustaz beritahu dekat saya, dekat Ana, mana Nabi yang tak jumpa para pemimpin untuk didakwahkan? Bermula Nabi Nuh AS, semua jumpa pemimpin dan dakwah pada pemimpin. Selepas tu mereka balik ke rumah dan mereka dakwah pada orang lain pula. Nabi Nuh jumpa pemimpin dia. Nabi Yahya jumpa pemimpin dia. Nabi Ibrahim bercakap pada pemimpin dia. Nabi Musa bercakap pada pemimpin dia. Nabi mana? Semua Nabi. Nabi Syuaib, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Isa. Bukankah dalam Quran disebut, ya ma'syaral muslim, wahai pemimpin-pemimpin orang Islam? Bukankah Allah Ta'ala sebut semua Nabi-Nabi ini, wa malaihi bertemu dengan pemimpinnya. Nabi Muhammad menghantar surat kepada Heraklu. Nabi Muhammad mengadap Abu Jahal dan Abu Lahab. Nabi Muhammad pergi bertentang, hantar utusan, jumpa dengan pemimpin besar. Nabi mana yang tak jumpa? Bukankah Nabi berkata jihad yang paling besar ialah bercakap benar dan yang hak di hadapan pemimpin? Kalau ana tak masuk, siapa yang akan masuk? Kalau ana tak bercakap, siapa yang akan bercakap? Dan setakat ni ana masuk, ada tak pernah cakap apa-apa, melainkan ana kata taat kepada Allah, ikut peraturan Allah, ikut undang-undang Allah. Tak apa, ana balik dulu. Ni tuan-tuan kena faham. Janganlah kutuk tak habis-habis, tibai tak habis-habis. Saya bukan orang politik, saya penceramah, saya pendakwah. Janganlah orang politik hentam saya. Orang politik buat kerja politik, saya kerja saya. Kerja saya untuk dakwah pada orang. Dan saya tidak boleh berpolitik 24 jam. Siapa yang nak jaga budak-budak rempit? Kalau semua ustaz sibuk dengan politik, kita meninggalkan banyak orang yang perlu kita dakwah. Mak rempit, siapa nak jaga? Orang murtad, siapa nak jaga? Gerakan kristianisasi, siapa nak jaga? Gay, siapa nak jaga? Orang miskin. Sekarang saya bela orang miskin, saya bela mak rempit, saya jaga budak-budak yang sakit, anak yatim.
Saya tengok mak-mak isap dadah. Saya ada program khas dengan penagih-penagih dadah. Saya ada program khas dengan pondan. Kalau ini tak dinampak, duk sibuk hentam Ustaz Kazim saja, apa ini tuan-tuan? Sebab tu saya tak mau. Saya kata patutnya tuan-tuan sokong saya, bukan buat ceramah hentam saya dalam internet, dalam Facebook. Kalau saya fed up nanti, saya berhenti, saya jadi penyanyi baru tahu. Tolonglah jaga 745 orang pelajar-pelajar saya yang duk hafal Quran, orang miskin, orang mu'allaf. Kamu bidang kamu, saya bidang saya. Kalau bercakap politik senang, tapi nak membuat, nak jaga mu'allaf, nak bagi makan mereka. 2 hari lepas mu'allaf datang jumpa saya, perempuan umur 34 tahun, laki tinggal 7 tahun dah, suami Melayu tinggal, hidup susah lah ni, duk kerja tadi ke China. Dia kata dia tak mau balik rumah mak dia. Asal balik rumah mak dia tanya, bila mau keluar Islam? Bila mau keluar Islam? Saya tak mau balik Ustaz, sebab saya tak tahu jawapan tu apa mau jawab. Mak suka tanya, bila mau keluar Islam? Bila mau keluar Islam? Sebab apa dia kata macam tu? Sebab tak ada orang Islam bantu dia. Sekarang saya ke sekolah tadi ke China Ustaz, harga gaji adalah dekat 2,000. Tapi saya tak seronok sebab saya tak tolong orang agama saya tolong agama lain. Atau kenapa tak minta kerja rumah orang Islam, tadika Islam, sekolah Islam? Ada minta, tapi gaji 400, sewa rumah 200,500, mau makan apa? Betul juga kan, orang Islam ni dia suka ikhlas. 400 ikhlas ya. Dia ingat kenyang gamaknya dengan ikhlas. Dia ingat kenyang gamaknya bayar rumah dengan ikhlas. Ikhlas kita dengan manusia, dengan Allah macam mana? Kita kata kita sebut ikhlas dengan manusia, dengan Allah. Ikhlaskah kita bagi pada mu'allaf yang terbiar, yang dah mak bapak buang, yang tak ada duit, laki pun tinggal, bagi 400, ikhlaskah kita? Buatnya dia masuk Islam balik macam mana? Dia keluar Islam macam mana? Siapa nak jaga ya ni? Ni malam ni anak yatim daripada Kedah datang 3 orang naik bas. Tadi dia hantar mesej dah, Ustaz, kami dekat-dekat ni, sekejap siapa nak ambil kami, hang telefon nombor ni, sekejap dia pun ambil hampah. Jangan takut, saya di Kuala Lumpur ni. Bapa aksiden mati ni, naik lori putih kepala, pecah kepala, aksiden. Siapa nak bela? Sebab ada orang yang buat ceramah di tempat saya di Batu Kurau, 3 kali berturut-turut ceramah politik, hanya hentam saya ya, di kampung saya. Masya Allah. Yang main dengar tu pak menakan saya, sepupu, 6 pupu, 2 pupu, pakai duk nganga. Nak kena mereka ni, nak menakan aku ni. Mereka tunjuk slide gambar Ustaz Kazim kempen di Barisan Nasional di Hulu Selangor, kata mereka. Mereka tunjuk gambar saya bagi topi warna biru. Nampak ni Ustaz Kazim tak boleh pakai, dia kempen boykot. Astaghfirullahalazim. Menang saya tengok gambar ni. Gambar tang mana ni? Rupa-rupanya gambar saya bagi topi untuk orang peserta korban tahun lepas. Kebetulan topinya warna biru. Di sekolah saya 22 ekor lembu. Yang pakai topi saja yang boleh sembelih lembu dan yang buat kerja lembu. Yang lain jangan campur, sagi daging jalan. Maka kita bagi topi. Yang pakai topi je boleh duduk rapat-rapat, yang lain-lain duduk jojoh, sagi kita bagi daging. Topi tu mereka kata saya kempen, padahal pada masa kempen pilihan raya di Hulu Selangor, saya tak pijak pun mana-mana parti politik. Saya hanya pergi ziarah dan ceramah dengan Ustaz Ghazali Hasbullah di pondok dia di Jeran. Ini tuan-tuan, nak fitnah orang ni apa? Bila saya cakap macam ini, mereka kata Ustaz Ghazali hentam. Kalau saya tak cakap, orang hentam saya, orang fitnah. Bukankah Nabi kata kalau orang buat kamu buat balik macam dia buat? Sekarang saya jawab balik, keluar balik benda ni dalam YouTube. Jangan fitnah orang.
Bila Islam nak menang kalau sama-sama Islam duk fitnah? Yang ni yang saya rasa tak betul, tuan-tuan. Saya dah buat kerja banyak dah untuk orang yang liar, untuk orang yang lari pada rumah, untuk yang mengandung tanpa nikah, untuk mu'alaf, tarik orang masuk Islam. Janganlah usik Ustaz Kazim. Bila usik Ustaz Kazim tak rugi, perjuangan kamu yang rugi. Nanti orang kepetikai, apa dengan Ustaz Kazim wajib gaduh ni? Tambah pula pi kutuk saya di kampung saya. Silap besar, tuan-tuan. Jadi saya minta pada tuan-tuan yang mana terlibat, yang mana duduk rapat dengan mereka ni, nasihat lah. Saya bukan musuh politik. Sepatutnya orang macam saya ini didampingi, didekati, bantu mana patut bantu.